sebagaimana yang disebut melalui perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai di sini pada 8 Rabiul Awal. Bayangkan 8 hari perjalanan. Allah cukup mengujikan kita. Hari ini berapa jam perjalanan kita tolak tadi 29. Ini pun Allah hai dah rasa dah. Saya sendiri pun dah berapa kali dah jalan belakang tu sedengah. Bayangkan Nabi 8 hari perjalanan. Yang mana pada waktu itu bila Nabi dah sampai kat sini, Nabi telah diiringi oleh Zubair Al-Awwam pada waktu itu yang telah pun pulang daripada berniaga Syam. Jadi kebetulan bertemu dengan Nabi, mereka berangkat bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam menuju ke Madinah. Sebagaimana kita maklum, perjalanan Nabi ini dia tidak sama dengan perjalanan biasa. Sebab Nabi mengelak daripada diriku, menyebabkan Nabi melalui jalan yang lain. Kita ingat tadi bersama dengan Nabi iaitu Abdullah bin Uraikah, Abdullah bin Uraikah yang Nabi ambil sebagai penulis jalan khas Nabi kerana melalui jalan yang lain. Jadi bila Nabi sampai saja di satu kawasan yang dinamakan Quba, nanti kita akan lalu. Pada waktu itu orang mulai menanti kedatangan Nabi. Sebab apa? Sebab macam saya sebut, sebelum Nabi sampai telah dari kalangan sahabat yang besar dah berhijrah dulu dah. Antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab, antaranya Suhaib Ar-Rumi, seorang yang cukup kaya. Tiba-tiba semasa nak berhijrah, dia telah ditahan oleh orang Quraisy. Orang Quraisy kata, Suhaib, kekayaanmu hari ini disebabkan kamu duduk di Mekah, jadi kamu tak dibenarkan berhijrah. Lalu Suhaib Ar-Rumi kata, tak apa, aku nak berhijrah juga, maka aku tinggalkan harta aku di Mekah. Maka keluarlah Suhaib Ar-Rumi dalam keadaan meninggalkan hartanya di bumi Mekah. Begitu hebat sahabat. Jadi bila sahabat besar sampai, orang di Madinah tak siapa menanti kedatangan Nabi. Hatta daripada golongan muslimin, orang yang dah berbai'ah, bersumpah setia dalam perjanjian Aqabah pertama dan Aqabah kedua, dan mereka dari kalangan ahli keluarga mereka dah berjanji untuk mempertahankan Nabi, menunggu. Dari kalangan Yahudi juga menunggu, Yahudi yang nak kepada Nabi, dan ada golongan yang tinggi Yahudi juga, tapi mereka ini nak melihat betul ke tidak dalam keadaan nak meremeh-remehkan Nabi. Mereka ini adalah golongan daripada Bani Quraidah dan sebagainya yang seolah-olah macam nak menunggu Nabi, tapi mereka nak menghina Nabi pada waktu itu. Dan ketika mana mereka mengetahui Nabi dah bertolak pada 27 hari bulan Safar, mereka menganggap lebih kurang 7 hari Nabi akan sampai. Pada start pada itu mereka akan menunggu. Dia belah pagi dia akan tunggu, tengah hari dia akan balik ke rumah balik, petang dia tunggu balik, ada esok bersambung balik. Sampai satu keadaan masa dia tengah menunggu, ada orang Yahudi dah terlalu teruja. Dia antara orang yang menunggu Nabi, yang adalah anak beriman dengan Nabi. Dia begitu teruja, dia kata, "Oi, orang Madinah, Tokmu sampai dah." Orang Madinah bila dengar kata Tok sampai, marah dah. Sebab dia kata ini adalah orang yang mulia. Maksudnya nak pakai kata dia masa tu, tapi dapat ditenangi. Akhirnya masa itu barulah nampak orang itu dilaungkan, Qad qadima Rasulullah, Qad qadima Rasulullah, Qad qadima Rasulullah. Mana orang melaungkan Nabi Muhammad telah sampai, Rasulullah telah sampai, utusan Allah telah sampai. Dan Nabi pada waktu itu berjalan menuju ke satu kawasan yang berhampiran dengan Quba. Pada waktu Nabi berhenti di situ, ada riwayat mengatakan Nabi duduk di rumah Kalthum bin Hulum. Jadi rumah Kalthum ini, semasa Nabi duduk di situ, Nabi bermalam 4 malam. Hari Isnin Nabi sampai pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis Nabi duduk di situ. Dan apa yang Nabi buat? Nabi membina masjid di sana. Di sinilah ketika mana perjalanan Nabi sampai di Madinah, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat, fa innallahu maulahu, sesungguhnya Allah adalah yang menjadi pembela ataupun menjadi penutup kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibrilu wal mu'minin salih, dan juga malaikat Jibril, orang-orang yang saleh, wal malaikatu ba'da zalika, dan malaikat orang yang beriman juga menjadi sebagai pembela kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah menyatakan bahawa Allah, malaikat, orang mukmin dan orang soleh inilah yang menjadi tongkak keselamatan perjalanan Nabi. Walaupun perancangan demi perancangan dibuat, tapi apa yang berlaku, tetap orang Quraisy tidak dapat menangkap baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi diiringi pertama sekali oleh Allah yang Maha Pencipta. Kemudian malaikat juga bersama dengan Nabi, dan juga orang yang soleh beriman juga bersama dengan Nabi. Okay, sebentar lagi nanti kita akan melalui sempadan tanah haram dan tanah halal. Kita boleh nampak nanti.
Nanti di depan Belatan, nanti kita akan lalu di Belatan, di situ. Okey, di belah kiri kanan kita ini adalah sepadan ataupun dipanggil Bukit Eng sampai ke depan sana nanti. Bukit Eng ini adalah sepadan selatan. Okey, tanah haram Madinah. Nabi SAW menyebut antara sepadan utara adalah Bukit Thawr. Bukit Thawr ini iaitu dia berada di belakang Bukit Uhud. Dia kecil sikit pada Bukit Uhud. Mana itu sepadan bahagian utara. Bagi sepadan bahagian selatan adalah Jabal Ain ini, Bukit Ain ini. Dan antara kiri dan kanan iaitu Allahumma salli Muhammad. Bagi kiri kanan apa dia? Utara, selatan, timur dan barat. Timur dan barat adalah sepadan dengan batu hitam. Itu adalah sepadan tanah haram Madinah. Madinah ni spesialnya dia, Nabi sendiri mendoakan tentang kemuliaan barakah tempat ini. Memang tak dinafikan di Mekah, Allah telah meletakkan kemuliaan Mekah itu sendiri dengan gandanya sebanyak 1,000 kali ganda. Dan Nabi SAW sendiri berdoa supaya Allah memberikan kemuliaan bumi ini dan juga cupak yang berada di sini. Bermakna tanaman-tanaman di sini Nabi sendiri minta. Itulah ganjaran di sini ada sebanyak 1,000 ganjaran pahala. Tetapi kena ingat, pahala 1,000 tersebut hanyalah berlaku di dalam Masjid Nabawi saja. Di luar tak ada. Namun begitu, tanah haram yang disebut ini juga ada kelebihan dia. Betul lah kalau kita lihat segala tanaman-tanaman di sini pasti akan dijual dengan harga yang berbeza. Sebab tanah inilah menjadi sumpah kemuliaan Nabi SAW. Lepas tu kalau nak kata tengok kurma ajwa, bila kata kurma ajwa Madinah, oh harga dia memang berbeza. Kurma-kurma lain yang ditanam di sini juga harga dia berbeza. Sebab kenapa kemuliaannya telah Nabi sebut. Okey. Nanti kita akan nampak selepas daripada belakang itu nanti di sebelah kiri kita nanti. Di sebelah kiri kita nanti ada ini satu masjid yang dinamakan Masjid Zulhulaifah ataupun Masjid Bib Ali. Itu bagi mereka yang nak melakukan mengerjakan ibadah umrah ataupun haji yang mereka datang daripada arah Madinah. Di situlah tempat mereka akan melakukan miqat. Okay. Dan kita boleh nampak di sebelah kanan dan kiri kita ini dah ada dia punya sepadan dia. Ini dia pakai sepadan, nampak border dia tu. Sampai di puncak bukit belah kiri tu, nampak tak? Belah kiri atas tu. Itu adalah sepadan tanah haram dan tanah halal. Jadi ini dah dipanggil Jabal Ain. Kalau orang tanya pada Jabal Ain, inilah dia, iaitu sepadan selatan yang kita masuk waktu ini. Okey. Persoalan dia, kenapa orang Yahudi menanti kedatangan Nabi? Dia orang dulu semasa mereka ni Yahudi ni ataupun golongan Bani Israel, dia dinisbahkan kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub digelar sebagai Israel. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim dia Israel ni berasal dari tempat Sarah berjalan. Sebab Nabi Yaqub ni dia orang yang kuat berjalan malam. Jadi digelar sebagai Israel. Jadi keturunan dia digelar sebagai Bani Israel, keturunan daripada Bani Israel. Jadi daripada kalangan Bani Israel ini terdapat rasul yang banyak, iaitu adanya nabi-nabi yang lain, Nabi Musa yang diturunkan kitab Taurat, Nabi Daud, Zabur, sampailah kepada keturunan Nabi Isa alaihissalam. Tapi daripada keturunan Nabi Ibrahim menuju ke Ismail, Nabi Ibrahim ada dua anak yang masuk, iaitu Ismail dan Ishak. Ismail duduk di Mekah, dan keturunan Nabi Ismail tak ada rasul melainkan Nabi Muhammad yang kita ketahui. Tapi keturunan daripada Ishak duduk di belah Syam, itulah lahirnya Nabi Yaqub dan sebagainya. Jadi asal mereka golongan Israel, Bani Israel ini, dia datang ke Madinah sebab mereka nak menunggu kedatangan Nabi pada waktu itu. Sebab itulah dikatakan mereka ini mengenali Rasul ini lebih daripada ayah mereka wa abna'i, dan juga daripada anak-anak mereka. Jadi mereka melihat apa yang disebut Nabi akhir zaman akan muncul di kawasan yang banyak tanaman kurma. Kita nampak tadi, kita masuk tadi, kita dah nampak dah sepadan tadi dah ada tanaman kurma. Kemudian adanya tanah yang berwarna hitam. Di sinilah dia sebut tadi sepadan tadi itu ialah tanah berwarna hitam. Hatta di Jeddah pun ada, di Mekah pun ada, di Yaman pun ada. Jadi bertebaranlah orang Yahudi pergi ke daripada Syam datang ke selatan semata-mata mencari Nabi itu sampai tahap itu. Tapi apa yang berlaku,
golongan yang awal ni beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul mereka, tapi daripada keturunan mereka mulai tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan Rasul mereka. Yang asalnya mereka datang di Madinah, tujuannya adalah nak menunggu Nabi. Tapi oleh kerana mereka ni merasakan mereka adalah kaum yang special, menyebabkan mereka sombong. Kenapa? Sebab mereka merasakan mereka ini banyak kelebihan. Artinya mereka tahu tentang masa hadapan. Contoh macam kita ini tahu tak tentang masa depan? Agak-agak kita sebenarnya kita tahu tentang masa depan. Kalau kita tengok, Allah dah ceritakan macam-macam dalam sejarah jalan kaki. Kata antara benda yang disebut la taqumu sa'ah, tidak akan berlakunya kiamat melainkan keluarnya 10 tanda. Mana akan keluarnya Dajjal, akan keluarnya Ya'juj Ma'juj. Persoalan benda itu berlaku dah kita lagi? Tak lagi. Tapi benda itu akan berlaku masa hadapan. Kita ada bukti tak benda itu akan berlaku? Tak ada bukti. Tapi kita yakin benda itu akan berlaku. Bermakna kita ni juga adalah golongan yang tahu tentang masa depan. Namun kalau kita hidup awal lagi, lebih kurang dalam beberapa ratus tahun yang lalu, kita juga dapat menikmati yang satu zaman yang Nabi sebut benda tu hampir-hampir nak berlaku. Contohnya tanda-tanda kecil nak kiamat. Antaranya orang berlumba-lumba buat binaan. Sekarang ni kita dah hidup di zaman yang Nabi sebut tu dah berlaku dah zaman kita. Tapi zaman yang 100 tahun yang lalu benda tu tak berlaku lagi. Maknanya begitu. Jadi kita ni juga antara golongan yang spesial. Sama juga golongan Yahudi. Oleh kerana mereka beriman dengan kitab mereka, Taurat, Zabur. Jadi menyebabkan mereka ni tahu masa depan, tapi mereka jadi sombong. Dan mereka mengharapkan Nabi akhir zaman itu datang daripada kumpulan mereka juga. Sebab tu mereka datang ke sini. Tapi apa yang berlaku tidak. Anda dapat tahu Nabi akhir zaman ada daripada golongan Quraisy. Jadi ada dari kalangan mereka yang beriman, memang betul-betul menunggu Nabi. Tapi ada yang tidak beriman, mereka nak tengok betul ke tidak rupa paras Nabi macam mana, adakah orang yang betul-betul sihat ke tidak. Sekali bila Nabi sampai, golongan yang tidak bersama Nabi begitu kecewa sekali. Dia kata, oh maknanya bila Nabi dah sampai ke Madinah, bermakna mereka akan kehilangan jawatan antara orang yang sangat tak senang duduk, iaitu Abdullah bin Ubay. Sebab dia dikira sebagai pemimpin pada waktu itu. Tiba-tiba bila Nabi sampai, dia tahu dah kedudukan dia memang akan berhadap. Jadi bila Nabi sampai saja, orang beriman menyambut dengan begitu gembira sekali. Dan Nabi duduk Isnin, Selasa, Rabu, Khamis 4 malam. Pada waktu itu jugalah Sayyidina Ali yang bertolak agak lambat, 3 hari lambat, dapat juga bertemu Nabi di Quba pada waktu itu. Dan ketika mana di Quba, Nabi sampai pada hari Khamis, Nabi bergerak pada hari Jumaat. Pada pagi Jumaat, Nabi bergerak di satu kawasan yang dinamakan perkampungan Bani Salim. Di situ sebenarnya Nabi telah menghantar surat untuk bertemu dengan keluarga Nabi. Sebab sebenarnya di Madinah ini ada keluarga terdekat Nabi, iaitu keluarga belah bonda Nabi yang duduk di Madinah. Jadi Nabi menghantar surat, kata Nabi nak berjumpa dengan mereka. Maka keluarlah daripada keluarga Nabi, iaitu belah mak Nabi, iaitu Bani Najjar. Dia keluar bertemu dengan Nabi, bertemu di perkampungan Bani Salim. Perkampungan Bani Salim itu sekarang ini terletaknya satu masjid yang dinamakan Masjid Jumaat, masjid yang bernuh putih. Nanti insya-Allah dalam ziarah dua kita akan tengok lokasi Masjid Jumaat. Kenapa dinamakan Masjid Jumaat? Sebab semasa Nabi keluar menuju ke tempat tersebut, Nabi singgah di perkampungan Bani Salim. Di situlah pertemuan di antara Nabi dan juga ahli keluarga Nabi dan golongan Bani Najjar. Semasa di situlah penurunan ayat supaya melaksanakan sembahyang Jumaat. Jadi itulah kali pertama solat Jumaat didirikan. Selepas selesai solat, Nabi terus belah petang, Nabi bergerak menuju ke kawasan tengah Madinah. Maka lokasi seterusnya iaitu Masjid Nabawi, masjid yang kita nak pergi sekarang. Dan di situlah juga terletaknya perkampungan Bani Najjar. Nabi kata, biarkanlah unta kuning, binatang kuning berhenti di tempat yang mana binatang ni nak berhenti. Maka ternyata binatang itu berhenti betul-betul di perkampungan Bani Najjar, iaitu perkampungan keluarga Nabi. Pada waktu itulah Nabi tanya, siapakah dari kalangan kamu ni yang paling rapat dengan keluargaku? Lalu Abu Ayyub Ansari pun kata, akulah orang ni. Abu Ayyub Ansari pun ambil binatang tersebut, tarik tali sampai ke rumah dia. Benda orang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pada malam ni nak bermalam di mana? Jadi bila Nabi sampai di tempat tersebut, Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan di situlah, di tempat itulah menjadi lokasi hari ini terletaknya tersegam indah Masjid Nabawi. Yang mana pada ketika mana Nabi sampai, solat pada waktu itu masih lagi menghadap ke arah
Masjidil Aqsa, belum lagi Masjidil Haram. Baru itulah golongan-golongan daripada golongan musyrikin ataupun golongan-golongan munafik ini. Mereka mula berkata, khususnya dari golongan Bani Israel, golongan Yahudi ni, dia kata tengoklah pengikut Muhammad, dok kata sangat mereka ini membawa ajaran yang sekian-sekian, tapi bila semayang juga di tempat Masjid Aqsa, iaitu tempat mulia bagi mereka, dan dihina Nabi dan sebagainya. Dan pada tahun kedua Hijrah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat bahawa yang menyatakan mafawali wajah, iaitu palingkanlah wajah kamu ke mana? Ke Masjidil Haram. Dan peristiwa itu berlaku di Masjid Qiblatain. Dan sama-sama pada waktu ini kita akan membaca doa untuk kita masuk, kerana kita dah pun berada di bumi haram Madinah, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwanimahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jala wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa bi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif 'anna al balaa'a wal wabaa'a wal fasha'a ma la yakshifu ahadun ghairuka ya Allah. Ya ghafirudz dzunubi ighfirna ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di waktu ini kami telah dirizkikan oleh-Mu untuk berada di bumi haram Madinah-Mu ya Allah. Maka rayuan kami di waktu ini, kerana kami meyakini dengan penuh keimanan kami para malaikat-Mu memayungi bumi ini ya Allah. Ya Allah, justru itu kami rayu agar Kau berilah pengampunan buat diri kami ini ya Allah. Jauhilah kami dari segala musibah, wabak dan penyakit. Keberadaan kami di bumi haram-Mu, maka Kau haramkanlah darah dan kulit kami ya Allah. Haramkanlah tulang dan daging kami daripada memasuki neraka-Mu ya Allah. Kau jadikanlah kami kekal istiqamah melakukan ibadah di rumah-Mu ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai tetamu Rasul-Mu. Permudahkanlah segala urusan ibadah kami, permudahkanlah segala urusan kami untuk menuju kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perjalanan ini perjalanan yang berada dalam ridha-Mu ya Allah. Jadikanlah perjalanan ini perjalanan yang senantiasa yang mendapat barakah daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah perjalanan ini perjalanan yang mendapat ridha dari anbiya-Mu ya Allah. Ya Allah, keberadaan kami di bumi ini Kau jadikanlah kami insan yang mendapat syafaat dari Nabi-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, itulah permohonan diri kami ini ya Allah. Syukur tiada terhingga kami terpilih berada di sini ya Allah. Jemputkanlah kami di lain hari bersama anak dan isteri kami untuk berada di bumi barakah ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, para jemaah sekalian, setibanya Nabi berada di bumi Madinah, iaitu di serta di Masjid Nabawi, asal nama Yathrib kemudian ditukar kepada Madinatul Munawwarah. Selang beberapa hari barulah daripada anak Nabi, antaranya Fatimah binti Rasulullah, Ummul Kalthum, kemudian ada yang sampai lagi pada waktu itu Aisyah yang belum lagi berkahwin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang juga sampai pada waktu itu Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Cuma dari kalangan anak Nabi yang masih belum sampai iaitu Zainab, kerana Zainab pada waktu itu telah berkahwin dengan Abul As
Abu As pada waktu itu, semasa peristiwa ini Abu As masih lagi belum memeluk Islam. Dan kisah Zainab dan suami dia juga merupakan satu kisah yang cukup menarik. Kerana semasa berlakunya peperangan Badar, Zainab telah sampai di Madinah. Namun suaminya masih lagi berkeras untuk menentang mertuanya Nabi SAW. Ketika mana peperangan yang berlaku di Badar, Abu As antara orang yang terlibat dalam peperangan tersebut. Dan semasa dalam peperangan tersebut, Abu As antara orang yang telah ditahan untuk nak dibunuh pada waktu itu. Namun akhirnya Rasulullah SAW telah meminta dengan beberapa bayaran untuk dilepaskan Abu As pada waktu itu. Akhirnya antara sebab kenapa Rasulullah melepaskan Abu As, sebab pada waktu itu Fatimah, perempuan Zainab pada waktu itu, dia telah meminta kepada Nabi dengan mencagarkan kalung. Semasa Zainab, dia telah mencagarkan kalung kepada Nabi, minta ihsan kepada Nabi supaya dilepaskan juga suaminya pada waktu itu. Nabi bila melihat kalung itu, Nabi terus terduduk seolah rasa tersentuh jiwa Nabi. Kenapa? Rupanya kalung itu adalah milik isterinya Khadijah binti Khuwailid. Maknanya Nabi tahu Zainab tidak akan mudah-mudah untuk nak melepaskan kalung tersebut, melainkan memang terlalu berat untuk dia nak lepaskan. Jadi oleh kerana Nabi tahu cintanya Zainab kepada suami dia, akhirnya Nabi minta supaya Abu As dilepaskan. Dan semasa dilepaskan, Nabi tanya kepada Zainab, tanya suami, macam mana keadaan? Kalau dia nak kepada Islam, maka aku akan bagi dia bersama dengan kamu. Kalau tidak, maka dia akan hantar dia ke Mekah. Dan ternyata akhirnya Abu As pun memeluk agama Islam. Selepas pada itu, maka berkembanglah cinta Zainab kepada suaminya Abu As selepas peristiwa peperangan Badar tersebut. Jadi itu antara mereka yang tiba di bumi Madinah. Semasa itu juga Abu Bakar dan juga Bilal berada dalam keadaan yang sakit teruk, demam panas. Waktu itulah Aisyah dalam keadaan yang tidak tahu nak buat apa, akhirnya Aisyah bertemu dengan Rasulullah, beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sedangkan pada waktu ini ayah aku dalam keadaan sakit. Lalu Nabi pun mendoakan kepada Abu Bakar dan juga Bilal, diimpuskan Nabi mendoakan supaya kecelakaan ataupun penyakit itu dibuang ke Jufah. Kenapa di Jufah? Sebab di situlah juga ramai golongan Bani Israel yang duduk di kawasan tersebut, golongan Yahudi yang berada di sana. Jadi sekarang Jufah telah menjadi salah satu tempat miqat bagi mereka yang datang daripada arah Syam. Jadi kalau kita bertolak tadi, dalam 140 km kita akan nampak satu simpang menuju ke Jufah. Jadi itulah tempat yang Nabi campakkan penyakit tersebut. Itulah kalau tengok di bumi Madinah ini, dia bumi yang jauh daripada wabak. Hatta semasa Covid itu pun Madinah antara yang sangat sedikit berlaku kesannya. Begitu. Dan Madinah ni cuaca dia juga cukup special. Kalau musim panas, dia lebih panas daripada Mekah. Kenapa panas daripada Mekah? Sebab panas ini memberi makna kepada kurma. Sebab kalau kurma tu, kalau waktu tu tidak panas, kurma tu tidak menjadi. Sebab tu bagi bila musim panas, satu nikmat besar bagi mereka yang ada pohon kurma ni. Dan bila musim sejuk, dia lebih sejuk daripada Mekah. Dan bila kita nanti, bila jemaah sampai di Madinah, jemaah akan rasakan satu suasana yang sangat berbeza. Kita di Mekah tak masuk lagi, kita dah rasa berdebar-debar, macam mana waktu ni. Tapi di Madinah kita akan rasa tenang, santai. Sebab apa? Kita tengok sejarah dia macam saya ceritakan tadi, bumi ini menerima Nabi dalam keadaan tidak ada peperangan yang berlaku. Dan ketika mana Nabi sampai di Quba tadi tu, pada waktu itu orang pakat menegur Abu Bakar. Orang sebab apa orang yang kata Abu Bakar itulah Rasulullah. Orang tanya apa khabar Rasulullah, tapi bercakap dengan Abu Bakar sedangkan Nabi itu senyap. Tiba-tiba bila matahari dah mula naik tinggi, Abu Bakar pun bangun dan tuntut kepala Nabi. Barulah masing-masing tahu, lah itu Rasulullah. Kata dia. Sebab apa? Sebab zaman tu tak ada WhatsApp lagi nak tunjuk gambar Nabi macam mana dah. Jadi sebab tu masing-masing tahu, tak tahu mana satu Nabi. Jadi itu kisah yang berlaku. Dan insyaAllah antara program kita pada malam ini, iaitu kita akan ziarah di sekitar masjid, iaitu kita akan pergi ke Baqi' dan juga kita akan melalui di hadapan makam baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana jemaah yang ada aplikasi Kita Mana yang telah selamat mendahulu, alhamdulillah rezeki untuk mereka.
Kerana pada waktu itu mereka boleh memohon lagi untuk masuk ke dalam Raudhah kali kedua. Sebab untuk perjalanan kita jemaah haji, setiap orang dia akan mendapat satu permit untuk masuk ke dalam Raudhah. Tapi kalau siapa yang dapat download e-tamanah, dia boleh mohon secara personal. Cuma saya nasihatkan, jangan terlalu awal lagi mohon permit. Sebab kita sampai dulu, kita tengok jadual kita macam mana dulu. Takut-takut bertindak, kita ni pula. Sebab dia, bila kita dah mohon sekali, untuk nak mohon kali kedua bila? Sebulan kemudian pula. Jadi isu e-tamanah ni, saya nak bagi tahu selesai juga, tak semua orang boleh dapat download. Ada orang yang bermasalah memang tak dapat download. Cuma rezeki kita bila datang jemaah haji ni, memang pihak maktab dengan pihak tamu haji menyediakan satu jadual khas untuk kita, permit khas untuk kita. Tapi bagi jemaah umrah seringkali menjadi masalah, khususnya datang pada bulan 9 12 hari itu, datang-datang tak dapat masuk ke Raudhah sebab tak nak download ni lah, masalah ni lah. Itulah situasi yang berlaku. Jadi insya-Allah setiap ziarah yang kita pergi di Madinah, dia tak sama macam di Mekah. Ziarah di Baqi' itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi ke Jabal Uhud, itu juga merupakan sunnah Nabi. Kita pergi ke Masjid Quba, itu juga merupakan sunnah Nabi. Jadi hari ni, walaupun kata ustaz, saya dah pernah pergi banyak kali dah, tak apa, kita pergi lagi. Sebab tempat yang kita nak pergi itulah tempat yang sering kali Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dan di sebelah kanan kita ini adalah masjid. Kita boleh nampak lorong-lorong tu, nampaklah. Tu menarik masjid, alhamdulillah. Dan kita berselawat sama-sama boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah semakin hampir sampai. Nanti bila jemaah turun, pastikan kita punya bagasi masing-masing cek betul. Okey, kita tengok di sebelah kanan kita ini adalah Masjid Nabawi. Dan di sebelah kiri kita itu adalah Jabal Uhud. Kita boleh nampak hiasan Jabal Uhud. Sebelah kiri Jabal Uhud, sebelah kanan adalah Masjid Nabawi. Ayo, benar lepas aja dia. Ayo masuk. Yamin. Okey, insya-Allah kita dah sampai. Syukur alhamdulillah. Pastikan banyak ada barang yang tinggal, di kira hati wakaf dah tu nanti. Hati-hati ya. Okey, wallahu a'lam.